Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan, di mana seperti biasa kita akan memberikan sedikit pratonton atau preview kepada apa berita yang kita jangka akan mendominasi perbualan, perbincangan, perdebatan dan juga liputan sepanjang minggu depan. Dan kita sering tidak lari daripada pelbagai berita politik yang sentiasa disajikan dalam semua saluran berita maupun akhbar atau portal online, dan mungkin minggu depan kita akan saksikan ia lebih rancak. Adakah kita bakal menyaksikan dinamika baru dalam Barisan Nasional semakin hampir ke PRU 15? Ini kerana Barisan Nasional berkata ia sedia menerima mana-mana parti politik yang ingin bersama dengan gabungan tersebut. Mungkin ini bukan kenyataan yang baru dan sering kali diulang sebelum ini, tetapi kali ini presidennya, pengerusi Barisan Nasional sebenarnya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan ia termasuk Parti Bangsa Malaysia, parti yang baru ditubuhkan dan baru disertai oleh YB Datuk Zuraida Kamaruddin yang mengundurkan diri keluar daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan disifatkan sebagai oleh Larry Seng sebagai presiden designate atau bakal presiden parti itu. Ini kata Zahid. Di dalam Perlembagaan Barisan Nasional terdapat 3 kategori parti-parti atau individu. Satu ialah parti teras, kedua parti gabungan atau Friends of BN, yang ketiga ialah direct membership. Maka ketiga-tiga ini memperlihatkan keterbukaan Barisan Nasional untuk menerima mereka-mereka yang yakin dengan prinsip Barisan Nasional untuk bersama-sama dengan Barisan Nasional. Saya telah melontarkan perkara ini di dalam Convention Barisan Nasional pada 1 Jun yang lalu, dan ini memberikan gambaran bahawa kesediaan kita untuk menerima bukan hanya PBM tapi parti-parti lain sebesar dan sekecil mana pun sebagai salah satu daripada 3 prinsip di dalam kategori parti atau individu Barisan Nasional. Okey, banyak yang boleh kita kupas. Saya bersama dengan Faris Hasman. Faris mengikuti konvensyen itu sebentar tadi dan kini menyertai kita daripada Pusat Dagangan Dunia Putra. Faris, ini bukan kenyataan yang baru, iaitu Barisan Nasional terbuka untuk menerima mana-mana parti baru yang ingin menyertai asalkan sama ideologi dan hala tuju. Ia juga sering diulangi, kenyataan ini sering diperkatakan oleh gabungan-gabungan lain termasuk pembangkang. Bagaimana kita ingin tahu bahawa ini adalah salah satu lagi kenyataan yang bersifat umum ataupun adakah ia spesifik kepada Parti Bangsa Malaysia? Baik, apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kalau kita jelas betul-betul kita dengar apa yang beliau katakan dalam ketika kami cuba mendapatkan reaksi beliau pada pagi tadi, ia mungkin bersifat ataupun berbunyi secara lebih general, secara umum. Tetapi apabila beliau mengatakan bahawa terdapat PBM, bukan hanya parti PBM tetapi parti-parti lain. Jadi ia sekaligus sebenarnya Luqman memberi sedikit gambaran yang jelas sedikit berbanding sebelum-sebelum ini bahawa Barisan Nasional, jelas beliau amat terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana parti sebelum ataupun electoral post ataupun selepas pilihan raya umum ke-15. Mungkin dalam, kalau kita boleh kaji sedikit apa yang cuba dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kalau selepas mungkin akan ada gabungan baru, kerjasama baru untuk membina dan membentuk satu kerajaan yang mendapat majoriti dalam parlimen dan sebagainya. Jadi kalau kita dengar apa beliau katakan, kerana sebelum ini sebenarnya Luqman mengenai dengan isu ini awal Jun, di mana Larry Seng sendiri Presiden PBM mengatakan bahawa hampir, mungkin saya boleh ikut di sini, di mana penyertaan PBM dalam BN, di mana beliau katakan 12 bahagian PBM ini mengusulkan agar parti mereka menyertai gabungan BN untuk menghadapi PRU 15, di mana kita tak tahu bila PRU 15 akan menyusul, tetapi kabar angin mengatakan tidak lama lagi, ada yang mengatakan tahun depan. Tetapi kalau kita ambil sedikit apa dikatakan oleh Riseng, ini memberi gambaran bahawa mereka sangat berminat untuk memasuki, untuk menyertai Barisan Nasional, seperti mana reaksi pengerusi BN sebentar tadi, pada pagi tadi juga memberi gambaran bahawa terbuka untuk bekerjasama dengan mana parti termasuk PBM. Jadi ini sedikit sebanyak
melihat dinamika politik yang akan berubah, dinamika politik ini dalam tempoh-tempoh yang mendatang sebenarnya, Lokman, terutama persiapan parti-parti politik terutama seperti BN. Apabila kita melihat bagaimana PRN Melaka, PRN Johor dan PRK sebelum ini juga memihak kepada Barisan Nasional. Jadi bagaimana dinamika ini boleh digayakan dengan adanya PBM dalam Barisan Nasional sebagai parti komponen ataupun Friends of Barisan Nasional ataupun direct membership seperti dikatakan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebentar tadi, itu masih lagi menjadi tanda tanya. Lokman, Apa yang kita tahu berkenaan dengan perbezaan Friends of Barisan Nasional, parti komponen? Apa perbezaan daripada segi pengaruh mereka atau sejauh mana pendapat mereka diambil kira dan diaplikasikan dalam sebarang keputusan Barisan Nasional? Saya jangka sebagai parti komponen, pengaruh dan juga say itu sangat kuat dalam sebarang keputusan yang mahu diambil. Tetapi jika ia adalah parti dianggap sebagai Friends of Barisan Nasional, adakah apa yang mereka katakan, pendapat yang mereka suarakan itu diambil secara serius dan sejauh mana ia diambil kira dalam buat sebarang keputusan bergerak ke hadapan? baik, kalau kita katakan dalam Barisan Nasional sendiri ada parti komponen seperti MIC, MCA dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga Friends of Barisan Nasional ini mendukung dan menyokong apa sahaja dasar ataupun polisi yang dibawa oleh Barisan Nasional, terutama dalam membentuk kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri. Tetapi suara mereka juga didengar. Seperti mana kita tahu convention yang baru berlangsung pada 1 Jun yang lalu, di mana kita tahu Friends of Barisan Nasional juga berada di dalam saf kepimpinan yang sama. Mereka juga memberikan cadangan idea kepada pucuk pimpinan parti, untuk pucuk pimpinan BN sendiri, bagaimana untuk terus bergerak ke hadapan untuk kekal relevan dalam PRU 15 dan menentang sudah tentu musuh tradisi mereka, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, bagaimana ini akan dibentuk. Jadi boleh dikatakan di manakah PBM akan diletakkan jika PBM ini dipersetujui bersama oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional untuk diterima masuk menyertai Barisan Nasional? Adakah di antara parti komponen ini Friends of Barisan Nasional dan sebagainya? Itu masih lagi belum kita dapat jawab ketika ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebentar tadi, bahawa beliau tidak akan membuat keputusan seorang, tetapi ia akan dibawa ke pihak pucuk pimpinan termasuk dengan presiden-presiden parti komponen untuk melihat sendiri bagaimana jika PBM ini dimasukkan atau menyertai Barisan Nasional, apakah kita kata pro and cons dia kepada Barisan Nasional. Tetapi sudah tentu kalau kita lihat kembali susul galur dan bagaimana PBM ini sebenarnya yang merupakan Parti Pekerja Sarawak SWP pada 2012 dan kemudian Oktober lalu telah pun dijenamakan semula sebagai PBM dan mempunyai kira-kira 100,000 anggota dan sebagainya, 3 parlimen dan juga DUN juga 5 DUN, di mana ke-88 wakil-wakil rakyat ini juga mempersetujui seperti mana dikatakan oleh Riseng sendiri. Riseng mengatakan bahawa YB Zuraidah, ahli Parlimen Ampang ini akan mengetuai delegasi ini untuk berbincang dengan Barisan Nasional dan sebagainya. Sudah tentu ini tumpuan kita dalam tempoh-tempoh yang terdekat sebenarnya, Lokman. Bagaimanakah perbincangan ini akan berlangsung dan adakah ia akan berhasil membawa kepada satu lagi komponen parti dalam BN iaitu PBM sendiri untuk membuat persiapan jentera menuju ke PRU 15? Sudah tentu ini tanda tanya yang sangat besar dan sudah tentu ia juga memberi kita katakan pihak pembangkang juga melihat perkara ini sebagai satu perkara yang serius. Apakah percaturan politik sebagainya ini yang sudah tentu menjadi fokus kita pada masa-masa yang akan datang sebenarnya, Lokman? Ya, 3 kerusi parlimen milik PBM, 1 di Selangor, 1 di Johor, 1 di Sarawak, 5 DUN, iaitu 3 di Perak, 2 di Selangor, seperti yang Faris sebut sebentar tadi. Selalunya Faris, kita tengok apabila semakin banyak parti berada dalam satu gabungan, kemungkinan untuk berlaku mungkin perselisihan itu lebih tinggi. Itu hanya semula jadi. Khasnya apabila parti itu mempunyai ideologi yang berbeza ataupun target market mereka, target voters mereka yang sama. Adakah kita menjangkakan sebegitu mungkin berlaku apabila semakin besar payung BN ini, apabila dimasukkan pula Parti Bangsa Malaysia? Sebelum ini Tan Sri Vigneswaran MIC juga mengatakan bahawa MIC enggan untuk mengeluarkan kenyataan lanjut selagi tidak ada permohonan rasmi. Adakah terlampau drastik atau awal untuk kita menganggap itu adalah mungkin tanda-tanda awal, bukan nak kata ada percakaran atau pertelingkahan, tapi mungkin kebarangkalian akan ada sedikit perselisihan itu mungkin wujud kerana lebih banyak parti mereka akan mungkin berebut
kumpulan pengundi yang disasarkan. Mereka mungkin berebut kerusi dalam PRU 15 nanti. Bukan sahaja Barisan Nasional, Pakatan Harapan juga banyak pecah belah sebelum ini. Adakah ia akan menjadi lebih rumit apabila lebih banyak parti dijemput masuk? Baik, sebenarnya seperti mana anda katakan, anda tanya sebenarnya Lokman, ya, setiap gabungan ini mempunyai perbalahan sendiri sebenarnya boleh kita katakan. Cuma ia mungkin secara dalaman, tidak luaran. Apa sahaja gabungan yang kita katakan yang wujud dalam sejarah politik negara, terdapat pembalahan. Kalau kita lihat kembali sejarah sebelum ini, Pakatan Rakyat, begitu juga Pakatan Harapan, begitu juga dengan Barisan Nasional, apa saja gabungan-gabungan ini, ideologi mereka di antara parti-parti mungkin sedikit berbeza, tetapi bagaimana percakaran dan sebagainya mungkin kita tidaklah dapat secara jelas ia berlaku ataupun sebaliknya. Tetapi ada juga gabungan-gabungan sebelum ini yang mungkin secara jelas sebagai pemberita dan media juga kita dapat melihat ia berlaku. Tetapi dalam kes ataupun dalam isu ini di mana PBM yang katakan akan menyertai Barisan Nasional, kalau saya boleh petik sendiri pada di mana apa yang dikatakan oleh antara pemimpin daripada BN sendiri yang mengatakan bahawa penyertaan PBM dalam BN ini boleh mengundang masalah, terutamanya berhubung isu kerusi parlimen yang bakal ditandingi Presiden parti itu dalam PRU akan datang. Ini kerana MP itu adalah daripada Sarawak, tetapi BN telah menyatakan kesepakatan untuk tidak bertanding sebarang kerusi di Parlimen Negeri Sarawak. Jadi ini mungkin ada sedikit konflik yang akan kita katakan berlaku, tetapi apapun setiap perbincangan itu perlu ada titik tolaknya di situ dan perlu ada, kita katakan sudah tentu Barisan Nasional sendiri ada kita katakan gayanya untuk memastikan bahawa percakaran ini tidak lagi berlaku, dan jika PBM ini dibawa masuk bersama dengan parti dan gabungan BN sendiri, kemahnya mungkin lebih besar, tetapi hala tujuannya perlu sama, ada ideologinya perlu sama. Itu perlu ada sebelum diterima masuk. Jadi sudah tentu kita mahu melihat bagaimana perkara ini boleh berlaku, ataupun sebaliknya itu sudah tentu tak dapat kita jangkakan sebenarnya. Lokman. Baik, Faris Azman, terima kasih. Kita akan terus memantau. Faris juga akan terus mengikuti perkembangan politik negara yang semasa dan juga bersama dengan wartawan kami yang lain dalam minggu-minggu akan datang, khasnya minggu depan. Kita berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak bincang berkenaan dengan peningkatan kes TB pula. Tak cukup dengan COVID-19 dan juga HFMD, TB juga meningkat 2 digit peratusannya. Itu selepas ini. Jangan ke mana-mana.